Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang menonton video saya ini. Baiklah, sekarang saya Akila binti Hamzah daripada PISMP BMSJKC ambilan Jun 2019 akan menjelaskan ataupun menerangkan dan melaksanakan refleksi tentang aktiviti kayak, iaitu pertama sekali, pengenalan apakah itu kayak. Kayak merupakan pecahan daripada kanu, iaitu sejenis kenderaan air yang mempunyai geledak tertutup. Seperti yang kita tahu, perahu juga dikenali sebagai kanu. Perahu itu kita bayangkan ianya tertutup dan ada tempat duduk. Begitulah kayak. Kayak digerakkan menggunakan dua mata dayung dan didayung secara berlunjur, iaitu kaki akan diluruskan di dalam kayak tersebut. Apakah jenis-jenis kayak? Terdapat 3 jenis kayak, iaitu yang pertama, Mandesta yang berbentuk V. Ianya memudahkan kayak untuk memotong air dan bergerak dengan laju dalam garisan lurus. Kayak ini memerlukan kemahiran imbangan yang tinggi kerana ia merupakan satu kayak yang tidak terlampau stabil kerana ianya berbentuk V. Contohnya K1, K2, K4. Kayak yang kedua adalah Otter Sport, iaitu yang berbentuk U ataupun berbentuk rata. Ianya amat stabil di semua situasi air dan amat sesuai. Digunakan bagi orang yang baru melaksanakan aktiviti kayak. Pergerakan menggunakan kayak ini adalah sangat perlahan. Contohnya seperti kayak rekreasi dan touring kayak. Ianya digunakan untuk bukanlah aktiviti yang memerlukan kelajuan yang sangat tinggi. Jadi kayak ini sangat sesuai untuk orang yang baru mula mencuba menggunakan kayak. Akhir sekali adalah kayak yang berbentuk O ataupun bulat. Ianya adalah untuk aktiviti arus deras bagi memudahkan kemahiran gulingan dilakukan. Contohnya seperti kayak slalom, kayak polo dan kayak rodeo. Itu adalah jenis-jenis kayak, iaitu terdapat 3, Mandesta, Otter Sport dan slalom, berbentuk V, U dan O. Sekarang saya akan tunjukkan apakah itu jenis-jenis kayak. Ini adalah contoh-contoh kayak yang bentuk V, U dan O. Seterusnya saya akan terangkan tentang anatomi kayak. Yang pertama adalah haluan dan buritan, iaitu bow dan stern. Bow adalah muncung bahagian depan kayak. Stern adalah muncung bahagian belakang kayak. Kedua-dua bahagian ini ditentukan dengan melihat bentuk coaming dan arah tempat duduk sesebuah kayak. Jika kita melihat tempat duduk kayak tersebut, kita akan tahu di manakah bahagian depan dan bahagian belakang kayak tersebut. Fungsi utama adalah untuk memotong air dan memecah ombak dan panduan arah tujuan sebuah kayak. Yang kedua adalah gunwale line ataupun painter line, iaitu bahagian pencantuman antara bahagian geledak dan atas dan bawah bagi kayak daripada gentian kaca. Ianya bertindak sebagai pengimbang air dan penentu kesesuaian berat badan seseorang individu dengan kayak yang digunakan. Bagi sisi kanan kayak itu starboard adalah bahagian kiri port side. Hal pula ialah dinding, lantai, geledak bahagian dan geledak bahagian bawah kayak. Ianya mempunyai bentuk berbeza-beza bergantung kepada jenis dan kegunaan kayak. Geledak atas ataupun deck adalah dinding bahagian atas kayak di mana terletaknya kokpit. Fungsinya adalah menutup bahagian atas kayak dan melindungi bahagian kaki, pendayung dan memudahkan kemahiran gulingan. Dek hadapan dikenali sebagai foredeck dan dek belakang dikenali sebagai aftdeck. Kokpit adalah di tengah-tengah kayak, iaitu antara foredeck dan aftdeck, iaitu kawasan tempat duduk pendayung. Bahagian hadapannya berbentuk lebih kecil daripada bahagian belakang. Tempat duduk pula adalah seat. Seat terbagi kepada beberapa jenis, iaitu ada standard, saiz tetap, sederhana untuk kegunaan rekreasi, ketat untuk aktiviti rodeo dan arus deras. Dan akhir sekali adalah tempat duduk boleh laras. Tempat duduk yang tinggi menambahkan kelajuan kayak tetapi rendah tahap imbangannya. Tempat duduk yang rendah lebih stabil tetapi daya apungannya lebih rendah. Toggle ialah alat pemegang di bahagian hujung bow dan stern bagi mengangkat kayak, berpaut apabila terbalik dan mengikatnya ke tebing. Terdapat 2 jenis toggle, iaitu sejenis tali yang diikat kepada pemegang kayu atau plastik dan end loops, gelongan tali di bahagian bow dan stern. Ianya mudah disediakan tetapi boleh mencederakan tangan pendayung yang terperangkap di dalam. Coaming adalah bahagian tepi yang kecil, nipis dan mengelilingi kokpit. Ianya untuk menghalang air daripada masuk kokpit
dan mengikat spray cover. Knee brace pula adalah bahagian bawah coaming di bahagian foredeck. Ianya bertujuan untuk menyokong lutut pendayung, memudahkan kemahiran gulingan dan mengelakkan pendayung dari terkeluar apabila terbalik. Hanya terdapat pada kayak arus deras dan shallow. Tow line ataupun deck line pula adalah tali yang diikat dari hujung bow ke sisi kiri dan kanan coaming hingga ke belakang stern. Ianya sebagai tali penyelamat menudar ikatan alatan dan kayak. Keel adalah terletak di bahagian bawah geledak. Ianya bertujuan untuk membelah arus dan mengikat kemudi. Bahan apungan kayak buoyancy terletak di bahagian dek di bawah bow and stern. Ianya bertujuan untuk mengapukan kayak apabila terbalik dan ataupun dimasuki air. Ianya juga digunakan untuk menyokong bahagian geledak atas dan bawah. 3 kategori jenis buoyancy adalah yang pertama beg udara, kedua getah lembut dan akhir sekali adalah polystyrene. Footrest pula merupakan tempat meletak kaki pendayung. Ianya memberikan daya dayungan yang baik melalui kombinasi pergerakan tangan, bahu, lower back dan kaki. Juga dikenali sebagai alat yang melindungi pendayung dari terhentak ataupun mengelosor ke hadapan ketika pelanggaran. Terdapat 3 jenis footrest iaitu yang pertama berbentuk bar, yang kedua bentuk pasangan pedal dan akhir sekali berbentuk bulkhead. Seterusnya adalah deck eye ataupun eye-clit iaitu lubang atau besi yang terdapat di atas geledak. Ianya digunakan untuk mengikat tow line di kawasan atas geledak. Eye-pit pula adalah lubang bagi memegang loop atau tugel di hujung bow dan stern. H adalah lubang berpenutup di tengah bahagian foredeck dan aftdeck. Ianya digunakan untuk menyimpan barangan. Dan akhir sekali adalah backstrap iaitu sejenis tali ataupun lapisan getah yang diikat pada bahagian belakang seat. Ianya memberikan keselesaan sebagai alat keselamatan bagi melindungi bahagian belakang pendayung. Baiklah, setelah kita mengenali tentang anatomi kayak, sekarang saya akan terangkan tentang anatomi pedal iaitu pendayung yang digunakan untuk menggerakkan kayak. Jadi di sini saya ada pedal yang dibuat sendiri menggunakan batang penyapu dan juga kotak. Jadi saya akan terangkan menggunakan alatan ini. Yang pertama kita ada blade iaitu blade digunakan untuk mengaut air bagi menggerakkan kayak. Throat bahagian neck adalah bagi pencantuman antara blade dengan shaft. Drip ring yang ada di sini pendayung biasanya adalah berbentuk plastik atau getah. Ianya digunakan untuk menghalang air dari blade mengalir ke shaft. Itu dari blade mengalir ke shaft dan membasahi tangan pendayung. Itu adalah fungsi drip ring. Ianya digunakan untuk menghalang air daripada ke shaft. Seterusnya kita ada shaft iaitu loom atau bar yang dipegang oleh pendayung. Ini adalah digunakan untuk dipegang oleh pendayung. Seterusnya kita ada metal tip iaitu metal tip berada di hujung blade. Ianya berbentuk kepingan logam untuk melindungi mata dayung daripada kerosakan akibat hentakan. Jadi apabila blade ini terhentak pada sesuatu tempat seperti batu dan sebagainya, ianya digunakan untuk melindungi blade tersebut. Seterusnya bahagian front of blade iaitu bahagian hadapan berbentuk cengkung biasanya. Cengkung ia tidak lurus seperti begini. Biasanya cengkung digunakan untuk mengaut air. Akhir sekali adalah back of blade iaitu belakang blade ni. Bahagian belakang berbentuk cembung iaitu berbentuk begini. Ini merupakan sokongan kuat pada pendayung. Memandangkan pendayung ini digunakan untuk mengaut air. Baiklah, itu sahaja bagi anatomi kayak. Baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan simulasi penggunaan pedal. Baiklah, sama-sama kita saksikan.
Baiklah, apa yang saya dapati daripada aktiviti berkayak ini iaitu refleksi untuk aktiviti kayak ialah saya merasakan bahawa aktiviti kayak merupakan satu aktiviti yang sangat menyeronokkan kerana menggunakan kayak kita dapat pergi dari suatu tempat ke suatu tempat menggunakan laluan air. Kebiasaannya kita akan menggunakan laluan darat, tetapi kita juga boleh menggunakan laluan air. Jika dikaitkan dengan dunia perguruan, saya sebagai seorang guru hendaklah tidak takut hendak menggunakan sesuatu kaedah yang berlainan dengan kaedah yang saya gunakan. Hal ini kerana setiap situasi yang berlaku dalam kehidupan seharian sebagai seorang guru bergantung kepada masalahnya, masalah yang berbeza-beza. Jadi, saya hendaklah mengaplikasikan apa yang saya fahami daripada aktiviti ini ke dalam kehidupan seharian saya sebagai seorang guru. Selain itu, apa yang saya pelajari ataupun dapati daripada aktiviti kayak ini ialah terdapat pelbagai perkara yang perlu disediakan dan diambil kira dengan teliti semasa melaksanakan aktiviti ini. Jika dikaitkan dengan dunia perguruan, sama juga seperti kerja saya sebagai seorang guru nanti ialah saya perlu memerhatikan setiap buruk baik, masalah dan perkara yang berlaku di sekeliling saya sebagai seorang guru. Lebih-lebih lagi kelakuan ataupun keadaan anak murid saya. Ini bagi memahami apakah masalah yang dihadapi oleh murid-murid dan saya sebagai seorang guru perlu membantu murid tersebut untuk menangani masalah mereka agar mereka dapat belajar dengan selesa.